Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Ratu Naga disiasat Bukit Aman. DAP gesa tindakan tata tertib. Nilai semula Minggu Solidariti Palestin. PAS kurang selesa gesaan kaji semula Minggu Solidariti Palestin. Ada 3 nama intai jawatan Ketua Pemuda Amanah. Penyokong Perikatan Nasional Syahrul Emarina Abu Samah yang lebih dikenali sebagai Ratu Naga akan memberi keterangan kepada Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman, ekoran hantaran di media sosialnya berkaitan isteri Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau dijadualkan memberi kenyataan pada pukul 10 pagi. Ratu Naga mendakwa bahawa Wan Azizah yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak menyokong Israel. Ratu Naga telah memuat naik hantaran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang turut memaparkan Wan Azizah dalam akaun Instagramnya. Ratu Naga pernah aktif di dalam UMNO sebelum berpindah ke PKR dan kini menyokong Bersatu. Beliau pernah menjadi Ketua Penerangan Wanita PKR sebelum dipecat oleh parti tersebut pada 9 April 2020. Ketua Amanah Temerloh Azizul Shah Muhammad Noor berkata, pengalaman Datuk Seri Muhammad Sabu sebagai orang lama dalam politik masih diperlukan oleh parti sebelum peralihan kepada pemimpin baru. Mengulas desas-desus mengatakan ada usaha pihak tertentu cuba menukar presiden ketika pemilihan parti yang akan berlangsung Disember depan. Azizul berharap setiap ahli parti itu dapat terus menyokong Muhammad Sabu sebagai presiden sepenggal lagi. Katanya pemilihan dan pertandingan dalam parti adalah proses matang dan demokrasi. Saya yakin ahli parti dan perwakilan dapat menilai dengan bijaksana. Biarlah Mak Sabu kekal bagi menghabiskan penggata akhirnya sebagai presiden. Peranannya masih diperlukan parti sebelum peralihan kepada pemimpin baru yang pasti akan berlaku bila tiba masanya. Ibarat kata pepatah seperti menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Amanah bakal mengadakan pemilihan Jawatankuasa Nasional Amanah untuk sesi 2023 hingga 2026 bersekali dengan penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 di Lembah Kelang pada Disember ini. Sementara itu, Azizul berkata Amanah masih memerlukan kekuatan Mak Sabu sebagai Presiden Parti untuk memelihara dan mengukuhkan kerajaan perpaduan. Katanya kesungguhan dan kesetiaan Mak Sabu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti sejak zaman reformasi lagi. Katanya peranan Mak Sabu tidak boleh dinafikan oleh mana-mana pihak di dalam parti. Menurut Azizul, situasi ketika Pakatan Harapan melalui saat ketir apabila sekumpulan pengkhianat bersama dalam langkah Sheraton antara bukti jelas sokongan Presiden Amanah terhadap kerajaan. Katanya barisan kepimpinan parti diketuai Mak Sabu tetap setia dan bekerja keras mengekalkan perpaduan dalam PH. Satu ketika dahulu, Mak Sabu lantang melawan UMNO, namun apabila Yang di-Pertuan Agong menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan, beliau berlapang dada dan menerimanya demi rakyat serta masa depan negara. Beliau Mak Sabu sentiasa bekerja keras membantu PMX mengukuhkan kerajaan perpaduan dan parti. Kini hubungan Amanah bersama UMNO dan parti lain dalam kerajaan perpaduan semakin akrab. DAP terkilan dengan penganjuran program di sebuah sekolah rendah yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan ekstremis dengan penggunaan replika senjata seperti yang tersebar di media sosial. Sehubungan itu, Setiausaha Agong Nye Anthony Loke menggesa Kementerian Pendidikan mengambil tindakan tata tertib terhadap pihak yang bertanggungjawab bagi mengelak ia berulang. Katanya DAP menentang sebarang bentuk keganasan dan membantah semua bentuk program yang mempamerkan unsur-unsur kekerasan bersenjata di semua sekolah yang melibatkan murid-murid pada usia yang muda. Program seumpama itu hanya akan memberikan mesej dan pengajaran yang salah kepada generasi muda kita. Justru DAP menggesa KPM untuk mengambil tindakan tata tertib yang tegas terhadap pihak yang menganjurkan program tersebut dan menghalang sebarang program seumpama daripada berulang. Tersebar gambar murid memegang senjata mainan di sekolah yang didakwa berkaitan dengan acara Minggu Solidariti Palestin. Gambar itu menunjukkan murid sekolah memegang senapang dan mesin gun mainan sambil mengenakan selendang kufiah dan ikat kain di kepala yang tertera sokongan untuk Palestin. Susulan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak sekolah mengambil langkah-langkah lebih teratur bagi mengawal pelaksanaan program tersebut. Menteri Pendidikan Fadhil Nasidir pula berkata, program itu di luar pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin dan pihaknya tidak akan berkompromi dengan kegiatan membantu ekstremis, radikalisme dan keganasan. Dia berkata KPM menggalakkan kegiatan seperti sayembara puisi, pertandingan melukis poster bertemakan kedamaian serta munajat dan sembahyang hajat bagi murid beragama Islam di sepanjang minggu tersebut. Mengulas lanjut, Loke berkata,
Insiden tersebut dibimbangi menimbulkan kebimbangan masyarakat dan KPM seharusnya mempertimbangkan semula penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah selain menggunakan pendekatan yang lebih sesuai untuk menyampaikan mesej kepada murid-murid. Katanya program di sekolah sepatutnya memupuk semangat cintakan keamanan sejagat dan memerat nilai-nilai kemanusiaan dalam membentuk sasah yang selari dengan prinsip-prinsip madani. Hubungan dan perfahaman silam budaya serta perasaan hormat menghormati sesama rakan-rakan sebaya daripada latar belakang berlainan juga harus dipupuk. DAP mengulangi pendirian kita untuk terus bersolidariti dengan rakyat Palestin di atas prinsip kemanusiaan dan sentiasa mendukung pendirian kerajaan Malaysia untuk bersuara lantang di pentas dunia untuk perjuangan membebaskan Palestin dan mengembalikan hak dan wilayah mereka yang sepatutnya. PAS menyuarakan rasa kurang selesa berhubung gesaan yang dibuat 12 wakil rakyat PKR agar penganjuran Minggu Solidariti Palestin digaji semula, terutama dengan istilah yang digunakan. Sementara setuju pengisian program yang mengundang perhatian baru-baru ini perlu dihindari, PAS berkata ia bukan isu pokok untuk menjadi sebab pelaksanaan minggu tersebut dipertimbang semula. Katanya PAS berasa kurang selesa dengan tindakan 12 wakil rakyat PKR menggunakan terma seperti dendam, kebencian dan keganasan sebagai asas kebimbangan dan bantahan mereka terhadap program Minggu Solidariti Palestin di sekolah dan institusi pengajar awam anjuran Kementerian Pendidikan. Penggunaan terma sedemikian walaupun secara negatif bukan sahaja terdedah kepada salah anggap, malah kelihatan seperti mahu melanjutkan lagi naratif dakwah dan prasangka yang dijuarai oleh media barat serta pihak yang menyokong rejim apartheid Israel apabila merujuk kepada perjuangan rakyat Palestin. Taqiyuddin berkata kumpulan wakil rakyat PKR itu perlu lebih berhati-hati agar tidak dilihat cuba memberi gambaran salah berkenaan perjuangan rakyat Palestin atau cuba mensabotaj hasrat KPM untuk mendedahkan para pelajar terhadap konflik Palestin-Israel. 3 ahli parlimen dan 9 ahli PKR dalam pernyataan bersama menggesa KPM mengkaji semula penganjuran Minggu Solidariti Palestin agar sekolah dan institusi pendidikan awam bebas daripada unsur kebencian, dendam dan keganasan. Walaupun KPM bertujuan menyemai nilai manusiawi kepada pelajar, menerusi program itu, sukar untuk kementerian itu memantau perjalanan program tersebut. DAP juga menggesa minggu itu dikaji semula dan tindakan tertertib dikenakan terhadap pihak yang menganjurkan program yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan ekstremis. Ia selepas tersebar gambar murid memegang senjata mainan di sekolah sambil mengenakan selendang kofiah dan ikat kain di kepala yang tertera sokongan untuk Palestin. Taqiyuddin menggesa KPM menyediakan garis panduan lebih terperinci kepada sekolah dan institusi pendidikan berhubung pengisian Minggu Solidariti Palestin. Katanya, PAS bersetuju bahawa elemen-elemen sedemikian berunsur perang tidak harus dibawa masuk dan disuburkan bukan sahaja dalam kalangan pelajar, malah masyarakat kita juga. Namun demikian penggunaannya dalam konteks perjuangan dan penentangan sah rakyat Palestin terhadap pencerobohan dan penaklukan oleh sebuah rejim yang terbentuk secara unilateral berdasarkan percaturan kepentingan tidak sah kuasa-kuasa kolonial selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, itu adalah sama buruknya dengan pencerobohan dan penaklukan yang dilakukan. Katanya undang-undang dan nilai sejagat menerima perjuangan pembebasan daripada penjajahan sebagai hak asasi sama ada secara aman dan diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Kegagalan pemuda amanah menguasai naratif politik dalam kalangan pengundi muda perlu diakui kepimpinan sekarang. Timbalan Ketua Pemuda Amanah, Razak Rizwan berkata, sepatutnya menguasai naratif Melayu Islam dalam pengundi muda terutama blok pengundi baru serta pengundi atas pagar. Katanya satu perubahan radikal perlu dibuat supaya pembaharuan dalam parti khususnya Sayap Pemuda dapat direalisasikan. Ini berdasarkan kepada kegagalan pemuda dalam Pakatan Harapan, khususnya pemuda amanah untuk menguasai naratif politik dalam kalangan anak muda ketimbang pemuda PN yang dapat dilihat dalam pilihan raya umum dan negeri yang lalu. Menurutnya, kepimpinan pemuda amanah perlu dibarisi muka baru dan calon berkualiti yang berada di luar lingkungan kepimpinan sedia ada. Katanya pemuda amanah sepatutnya berperanan besar dalam menarik pengundi muda Melayu, tapi rekodnya tidak memberangsangkan. Langkah penting harus diambil adalah menampilkan muka-muka baru bagi menerajui kepimpinan dengan melihat cara menyeluruh calon-calon berkualiti yang mungkin berada di luar daripada fokus kepimpinan Pemuda Amanah Nasional sedia ada. Perlu pasukan yang lebih berwawasan, mantap dan proaktif bagi memastikan undi muda Melayu tidak terus hilang dari penguasaan amanah dan Pakatan Harapan. Jelasnya lagi, disebabkan faktor kegagalan ini, dia secara terbuka mengumumkan tidak akan bersaing untuk jawatan dalam Pemuda Amanah. Razak merupakan timbalan Ketua Pemuda Amanah dan juga bekas calon PH bagi Parlimen Tasik Gelugut pada PRU ke-15. Pada 26 Oktober lalu, Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Hasbi Muda telah menyatakan minat untuk dipilih sekali lagi ke jawatan sama
menjelang pemilihan di Konvensyen Sayap Pemuda Amanah Nasional yang akan berlangsung November ini. Dalam perkembangan lain, Amanah Kawasan Temerloh menyatakan sokongan mereka kepada Presiden Muhammad Sabu. Ketua kawasannya, Azizul Shah Mohamad Noor berkata, Muhammad telah menjalankan tugas yang baik dalam mengemudi hala tuju parti selain hubungan baik dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, ketika PH berdepan dengan isu pengkhianat dalam langkah syarikat, Muhammad bekerja keras mengekalkan perpaduan dalam gabungan itu. Katanya dia sentiasa bekerja keras membantu Perdana Menteri mengukuhkan kerajaan dan parti. Hubungan amanah bersama UMNO semakin akrab, termasuk bersama parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan. Mengulas lanjut, Azizul yakin ahli amanah dan perwakilan akan membuat penilaian dengan bijaksana pada pemilihan Disember nanti. Katanya pemilihan dan pertandingan dalam parti adalah proses matang dan demokrasi. Namun biarlah Mat Sabu kekal menghabiskan penggal terakhirnya sebagai Presiden. Peranannya masih diperlukan sebelum peralihan kepada pemimpin baru parti yang pasti akan berlaku bila tiba masanya. Terdapat sekurang-kurangnya 3 nama yang berminat untuk bersaing dan menawarkan diri menjadi Ketua Pemuda Amanah Nasional setakat ini. Timbalan Ketua Sayap Amanah itu, Razak Rizwan berkata, selain Muhammad Hasbi Muda yang juga ketua sekarang, hasrat tersebut juga disuarakan adu batu 3 di Shah Alam, Daniel Ar-Rashid Harun Aminah Rashid. Calon ketiga, kata Razak, merupakan Exco Pemuda Amanah Nasional dan bukan bertaraf wakil rakyat, namun sudah giat bergerak aktif secara di belakang takbir. Katanya, tapi dia sudah mendapat sokongan daripada beberapa pemuda amanah negeri. Tambah Razak, dia juga sudah membuat keputusan untuk bersama calon ketiga tersebut kerana mereka berkongsi hasrat dalam parti iaitu mahu membawa pembaharuan kepada pemuda amanah. Bagaimanapun, Razak enggan mendedahkan identiti calon berkenaan buat masa ini. Bagaimanapun, menurut sumber dalaman, calon ketiga yang sedang mengintai peluang menawarkan diri mengetuai pemuda parti itu ialah Exco Pemuda Amanah Perak, Azhar Rahman. Pada 27 Oktober lalu, Razak mengkritik Hasbi apabila mendakwa sayap parti itu perlu segera lakukan perubahan selepas gagal meraih sokongan pengundi muda dan membawa naratif Melayu Islam untuk menyokong PH. Justru katanya satu perubahan radikal perlu dibuat supaya pembaharuan berkenaan dapat direalisasikan. Mengulas lanjut, Razak berkata, kepimpinan sekarang perlu berjiwa besar dan berani mengambil tanggungjawab atas kelemahan sekarang, bukan menyatakan minat untuk mempertahankan jawatan. Katanya amanah adalah parti Melayu Islam dalam PH. Kalau ada yang patut mengambil tanggungjawab dan berada di depan mempertahankan naratif bahawa PH bukan musuh Melayu dan Islam, ia adalah pemuda amanah. Namun tiada pemimpin yang berjiwa besar yang mahu mengakui kegagalan itu. Bahkan pemimpin sekarang mahu pertahan jawatan, bukannya memberi laluan kepada orang lain. Pemuda amanah tetap berada dalam pendafian dan menganggap parti berada dalam keadaan cukup baik. Konvensyen Pemuda Amanah dijangka berlangsung November dan perwakilan akan memilih seramai 27 orang calon untuk mengisi jawatan di peringkat nasional. Mereka kemudian akan berundi sesama sendiri untuk menentukan siapa yang patut dilantik memegang jawatan utama, termasuk ketua dan timbalan ketua pemuda. Kata Razak, keinginan pemuda amanah untuk mengelak persaingan dalam parti adalah sikap mundur sehingga menutup ruang pada pembaharuan. Katanya soal pertandingan atau pertembungan sepatutnya tidak keluar dari mulut pemimpin muda. Pertandingan atau persaingan adalah lumrah dalam mana-mana organisasi demokrasi. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.